الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpah dan kurnia daripadanya serta inayah daripadanya dapat lagi kita berkumpul di malam yang mulia ini di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini untuk kita berada di dalam majlis ilmu, untuk kita menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Moga-moga kita harapkan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat serta kasih sayangnya pada kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang semati pengurusi barisan imam Bilal Siap dan seluruh ahli dan penguasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, insyaallah tuan-tuan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan menyambung lagi bacaan kitab Zahratul Marid fi Aqaid Tauhid. Kita sambung pada muka surah 6 pada kata musannif rahimahullahu taala. Yang keduanya, yang wada'i, yang tersebut keduanya pada katanya huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bil talabi aw al-ibahah aw al-wad'i lahum. Artinya yaitu kalam Allah al-azali yang tergantung dengan segala perbuatan orang mukallafin dengan dituntut atau ibahah dengan dihantarkan bagi keduanya. Maka masuk dalam kata dituntut itu 4 perkara. Pertama wajib, kedua sunat, ketiga haram, keempat makruh. Maka arti wajib itu dituntut suruh berbuat akan sebagai dituntut yang putus. Tak dapat tiada seperti dituntut suruh beriman dengan Allah dan Rasulnya dan segala qawaidul Islam, yakni 6 rukun Islam yang 5 perkara. Tuan-tuan hadirin Allah Subhanahu wa taala, di sini musannif mengarang kitab kita rahimahullah taala ini membahaskan dan menceritakan tentang apa itu yang disebutkan khitabullah ataupun yang kita maknakan, yang kita namakan sebagai hukum syarak. Jadi sebagaimana yang kita maklum, hukum ini terbahagi kepada 3. Yang pertama dipanggil hukum syarak, yang kedua dipanggil hukum akal, yang ketiga dipanggil hukum adat.
Di hukum syarak ni hukum ataupun ketetapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu dipanggil hukum syarak. Yang kedua hukum akal. Hukum akal ni hukum yang ditentukan oleh akal. Ini akal yang menjadi penentu kepada perkara ataupun benda yang dihukumkan tersebut. Yang ketiga dia panggil hukum adat. Hukum adat ni adat ataupun kebiasaan yang menjadi penentu kepada perkara ataupun hukum tersebut. Jadi ini tiga hukum ini tuan-tuan hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kita kena faham dan mesti kita kena tahu perbezaan di antara ketiga hukum ini. Kerana supaya apa yang kita sebutkan, apa yang kita belajarkan dalam ilmu-ilmu seperti ilmu fiqh, ilmu tauhid maupun ilmu-ilmu yang lain, supaya kita nampak di mana ruang lingkup pembahasan ataupun hukum belajar bagi ilmu tersebut. Jadi hukum syarak ni sebagaimana yang kita pasti dan kita tahu, itulah yang kita namakan sebagai wajib dan wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu hukum syarak. Jadi musannif kata dia menguraikan di sini hukum syarak. Apa itu hukum syarak? Dia bagi takrif. Hukum syarak adalah khitabullah Ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bil talabi aw al-ibahati aw al-wad'i lahum. Jadi hukum syarak ini adalah khitabullah Ta'ala, iaitu kalam azali Allah. Kalam Allah azali yang tergantung dengan segala perbuatan orang mukallaf dengan dituntut ataupun ibahah yang dengan dihantarkan bagi keduanya, maka masuk dalam kata dituntut itu empat perkara: wajib, sunat, haram, makruh. Jadi hukum syarak ni hukum taklifi. Yang pertama daripada pembahasan hukum syarak ini pun dibahagikan oleh para usul kepada dua. Yang pertama hukum syarak, hukum taklifi. Yang kedua dinamakan sebagai hukum wad'i. Jadi hukum taklifi ini tuan-tuan, hukum yang dibebankan, ketentuan perkara yang beratkan dan dibebankan kepada kita, kan, wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Yang kedua hukum wad'i, itu ada sebab, syarat, sah, mani', batil. Jadi di sini nak sebut hukum taklifi ini adalah kalam al-azali Allah yang mana menyangkut dengan talab, dengan perbuatan mukallaf. Contoh kita kata haram. Kemudian ulama usul dia membahagikan pula khitabullah Ta'ala ni menjadi kepada tiga. Yang pertama, ada kalanya itu adalah al-fi'lu, untuk buat. Yang kedua dipanggil at-tarku, khitab at-tarku. Yang ketiga at-takhir. Al-fi'lu, at-tarku, at-takhir. Jadi kalau masuk pada al-fi'lu ini adalah keluar daripada hukumnya itu wajib dan juga sunnah. Jadi khitab, bila mana Allah Ta'ala khitab, itu Allah Ta'ala bercakap, berkalam Allah Ta'ala ni, kalau masuk pada kalam Allah Ta'ala itu al-fi'lu, maksud kata disuruh untuk buat, ditentukan untuk melakukan, maka di situ keluar daripadanya itu dua hukum taklifi. Yang pertama wajib, yang kedua sunat. Kalau wajib, al-fi'lu itu jazim. Kalau al-fi'lu itu jazim, maka keluar daripadanya itu wajib. Kalau suruh itu tak jazim, ghairu jazim, kita Allah Ta'ala suruh tapi tak jazim, maka tak putus. Tak putus bagaimana khitab yang wajib tadi, iaitu jazim, maka keluar daripadanya itu dinamakan sebagai mandub ataupun sunat. Jadi perkara yang wajib
Itu hukum Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kata perkara itu wajib dan juga sunat, kedua-duanya adalah suruhan ataupun perintah untuk mengerjakan, yang mana perintah itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nak kata di sini bukan hanya perkara yang wajib saja tuan, yang Allah Ta'ala perintah untuk kita buat. Jadi perkara sunat juga Allah Ta'ala perintah kepada kita untuk melakukan perkara sunat. Walaupun kalau perkara yang wajib, bila mana kita buat itu diberikan pahala, kalau tinggalkan dapat dosa. Berbeza dengan sunat, buat dapat pahala, tinggalkan tidak berdosa dan tidak dijanjikan iqab, tidak dijanjikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi akan tetapi kedua-duanya itu adalah khitab di bawah al-fi'l. Khitab Allah Ta'ala itu ketentuan Allah Ta'ala, kalam Allah Ta'ala, suruhan Allah Ta'ala, tuntutan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perkara tersebut. Cuma bezanya dari sudut dalil sahaja. Maksudnya dari sudut jazim ataupun tidak. Suruhan Allah Ta'ala itu putus ataupun tidak. Kan? Bahasa kita kata suruhan Allah Ta'ala itu jazim, putus, pasti, ataupun ghairu jazim, ataupun tidak putus, ataupun tidak pasti. Kan? Jadi bahasa Melayu kita kalau kita nak terjemah kan, mungkin agak susah sikit. Jazim, ghairu jazim, yang putus, yang pasti. Maksudnya kalau khitab al-fi'lu Allah Ta'ala itu pasti, dengan makna sampai ke tahap jazim, maka adalah wajib. Kalau khitab Allah Ta'ala itu al-fi'lu tersebut ghairu jazim, maka ianya adalah sunnah ataupun nadab ataupun mandub. Okey. Min haitsu al-hukm dipanggil an-nadb, wa min haitsu muta'allaq, pada sudut hukum itu dipanggil an-nadab. Perkara yang dihukumkan itu adalah sunnah ataupun mandub. Daripada sudut hukum itu tahrim, at-tahrim ataupun al-wujub. Jadi al-wujub daripada sudut perkara yang dihukumkan itu adalah wajib. Apa dia ni tuan-tuan? Contoh kita kata sembahyang. Sembahyang itu adalah ibadah ataupun perbuatan yang diperintahkan Allah SWT untuk kita mengerjakannya. Diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah SWT untuk kita lakukan sembahyang tersebut. Sembahyang itu dipanggil wajib. Perkara yang wajib, perkara yang wajib yang diperintah oleh Allah SWT. Hukum sembahyang itu sendiri, hukum melihat dari sudut hukum taklifinya itu dipanggil al-wujub. Al-wujub, al-wajib. Itu ada perbezaan sedikit. Kalau al-wujub melihat kepada khitab Allah Ta'ala itu sendiri dipanggil al-wujub. Melihat kepada benda yang dikhitabkan, benda yang diperintahkan, al-wajib, iaitu sembahyang. Jadi sembahyang itu al-wajib. Melihat kepada hukum taklifi itu adalah al-wujub. Begitu juga an-nadab, sunat. Melihat kepada hukumnya itu an-nadab. Melihat kepada benda yang diperintahkan untuk sunat, itu dipanggil al-mandub. Okey tuan-tuan, itu yang pertama khitab Allah Ta'ala yang bersifat al-fi'lu, suruh untuk buat, perintah, suruh untuk buat. Kemudian khitab Allah Ta'ala, kalam azali Allah Ta'ala yang kedua bersifat dengan at-tarku. At-tarku tinggal, suruh juga, perintah juga, tapi bukan perintah untuk buat, perintah untuk tinggalkan. Okey, daripada at-tarku ini pun keluar dua hukum, iaitu yang pertama haram, yang kedua karahah. Ataupun dibahagikan dulu dari sudut dalil dan hukum. Dalilnya itu yang pertama ghairu jazim, yang kedua ghairu jazim. Jadi at-tarku, perintah khitab kalam Allah Ta'ala untuk tinggalkan ni ada dua juga. Yang pertama jazim secara pasti, yang kedua ghairu jazim secara tak putus ataupun tak pasti. Secara pasti dia panggil tahrim, iaitu haram. Khitab Allah Ta'ala untuk tinggalkan jazim, keluar hukum dia haram
Ataupun benda yang dihukumkannya itu adalah haram, zina, mencuri, minum khamar, berjudi dan sebagainya. Kalau yang ghairu jazim, khitab Allah Ta'ala untuk tinggalkan, tapi ghairu jazim, tak pasti ataupun tak putus suruhan perintah untuk tinggalkan tersebut. Di situ pun dipecahkan lagi menjadi dua. Keluar menjadi dua. Yang pertama karahah, yang kedua khilaf aula. Dipecahkan menjadi dua. Yang pertama dipanggil binahyin makhsusin, dengan larangan yang dikhususkan, maka hukumnya dipanggil karahah, makruh. Yang kedua binahyin ghairu makhsus, dengan larangan yang tidak dikhususkan, maka itu dipanggil khilaf aula. Okey, jadi benda yang Allah Ta'ala suruh tinggalkan, ada kala benda itu wajib, dan ada kala benda itu wajib. Kalau jazam, wajib. Benda yang Allah Ta'ala tinggalkan, ada kalanya itu dia tidak jazam. Tidak jazam ni ada dua. Yang pertama makruh, yang kedua khilaf aula. Kalau ada larangan khusus dipanggil makruh. Kalau tidak ada larangan yang khusus dipanggil khilaf aula. Okey. Boleh faham tuan? Jadi kalau haram, wajib, sunat, haram, makruh ni saya yakin kita semua dah tahu dah. Kan wajib tu apa, kan haram tu apa, sunat apa, makruh itu apa. Kita dah biasa benda tu dengar. Haram kan benda yang buat dapat dosa, tinggalkan dapat pahala. Tu haram kan. Buat dapat dosa, tinggalkan dapat pahala. Dengan syarat untuk dapatkan pahala itu dia ta'abbud ataupun meyakini bahawa benda itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata dia mengetahui benda yang haram itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tinggalkan benda yang haram yang dilarang oleh Allah, maka di ketika itu dia mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang kita tidak mencuri, tak berzina, tidak minum arak, tidak minum khamar, maisir dan seumpamanya. Kita tidak berjudi, kita tidak berzina, kita tidak minum arak. Kenapa? Kerana imtisalan li awamirillah. Kerana kita nak menjunjung, kita nak patuh pada perintah Allah. Kita nak patuh pada perintah Tuhan, perintah Allah SWT. Kerana Allah Ta'ala kata zina itu haram, Allah Ta'ala kata judi itu haram, Allah Ta'ala kata arak itu haram. Maka kenapa kita tak melakukan perkara tersebut? Kerana kita tahu Allah Ta'ala melarang melakukan perkara tersebut. Maka di ketika mana kita meninggalkan perkara yang diharamkan Allah dalam keadaan kita kata Allah Ta'ala larang, kita tahu, kita faham benda itu tak suka Allah Ta'ala, Allah Ta'ala larang, maka kita mendapatkan pahala imtisal dan awamirillah tersebut. Pasal sekarang kita tak minum khamar, maka kita mendapat pahala ni. Kita tinggalkan benda yang haram, dapat pahala. Okey, dengan syarat imtisalan, dengan syarat dia patuh dengan perintah Allah Subhanahu Taala tadi. Tapi kalau seorang itu bila ditanyakan kepadanya, kenapa kamu tidak minum khamar? Dia kata mungkin kerana aku tak ada duit, aku tak ada wang, tak cukup duit untuk membeli. Makna kata kalau dia ada duit dia minum, maka dia tak minum, dia tinggalkan tidak minum arak. Tapi tinggalkan dia tak minum arak tersebut bukan sebab kerana imtisalan, bukan sebab kerana patuh pada perintah Allah. Allah Ta'ala kata haram arak, bukan. Dia tinggal sebab dia tak ada duit, dia tak minum sebab dia tak mampu untuk minum kerana keuangan dan seumpamanya. Maka dia tinggalkan, tak melakukan perkara haram ketika itu, tidak mendapatkan pahala daripada Allah Ta'ala. Walaupun dia tak buat benda haram, tapi dia tak dapat pahala. Kenapa? Kerana ditinggalkan itu bukan imtisalan, bukan kerana patuh kepada perintah Allah. Adapun kita yang tinggalkan benda yang Allah Ta'ala haramkan kerana kita patuh kepada perintah Allah, perintah Tuhan,
maka diberikan pahala kepada kita. Hatta sekarang kan, sampai sekarang kita tak buat benda-benda yang Allah Ta'ala haramkan, benda-benda yang Allah Ta'ala larang, maka Allah Ta'ala bagi tak pahala kepada kita sekarang? Bagi. Dapat tak pahala pun kekalahan kita di dalam pahala, selagi mana kita ikut benda yang dilarang itu adalah perintah, larangan, suruh oleh Allah untuk meninggalkan larangan tersebut. Okey, itu pada bab haram, pada bab haram. Jadi haram ni benda yang Allah Ta'ala larang, yakni kalau kita buat itu mendapatkan dosa, mendapatkan siksa. Tinggalkan dapat pahala dengan syarat imtisalan li awamirillah, dengan syarat dia itu menjunjung dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia tinggalkan benda haram tu dikarenakan sesuatu yang lain, bukan kerana Allah Taala, maka itu tidak dapat pahala. Itulah yang disebutkan dalam kitab-kitab usul fiqh oleh dituliskan oleh ulama-ulama kita. Kemudian okey, masuk tadi bab sedikit bab khilaf aula. Okey, khilaf aula tadi kan dia duduk di bawah tinggalkan at-tarku, khitab Allah Ta'ala yang tarku bersifat at-tarku, meninggalkan. Kemudian dalilnya itu ghairu jazim, dan tidak ada larangan yang khusus, maka benda itu dipanggil khilaf aula. Okey, contoh khilaf aula disebut dalam kitab Syarah Jam'ul Jawami' Imam Mahalli. Dia sebutkan di antara benda yang disifatkan ataupun dihukumkan, perkara yang dihukumkan sebagai khilaf aula, contoh seperti seseorang meninggalkan solat duha. Seorang yang meninggalkan solat duha. Okey, solat duha itu hukumnya sunat kan? Sunat. Kemudian tak sembahyang duha itu apa hukumnya? Kan, adakah makruh? Ini nak bedakan. Kalau makruh mesti ada larangan yang khusus kan. Ada larangan khusus tentang mengatakan itu makruh tinggalkan sembahyang duha. Sedangkan tidak ada larangan, tidak ada dalil yang melarang khusus tentang meninggalkan sembahyang duha. Maka orang yang meninggalkan sembahyang duha itu dihukumkan sebagai khilaful aula. Jadi khilaf aula ni menyalahi daripada yang utama. Menyalahi daripada yang utama. Jadi yang utamanya apa? Sembahyang duha lah. Jadi menyalahi daripada tersebut, tak sembahyang duha, tinggalkan sembahyang duha, ini dipanggil khilaf aula. Okey, contoh lagi seperti mana orang yang bermusafir di bulan puasa. Kan, orang yang musafir bulan puasa, bila mana musafirnya itu musafir yang mubah, musafirnya itu boleh diqasar, jamak qasar dan sebagainya, cukup syarat-syarat musafir, maka dia dibolehkan untuk berbuka puasa walaupun dalam keadaan dia itu masih lagi mampu menahan daripada puasa tersebut. Dan orang yang musafir jauh dibolehkan untuk dia membuka puasa di bulan Ramadan. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Fa'idatun min ayyamin ukhra, maksudnya dia boleh gantikan pada hari yang lain. Wa man kana maridan aw ala safarin, orang yang bermusafir untuk melakukan perjalanan yang mubah. Musafir yang haruslah maksudnya. Kalau musafir yang haram tak boleh. Hatta sembahyang jamak dan puasa sendiri pun tak boleh. Seperti mana orang musafir pergi ke tempat maksiat. Musafir nak pergi tengok konsert yang dalam konsert tu tahu ada dah maksiat. Musafir berpuluh kilometer sampai had safarnya 2 marhalah, beratus kilometer kan. Okey. Tapi dalam waktu tu dia buat jamak qasar, tak sah. Sebab apa? Sebab dia pergi ke tempat maksiat. Ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi, dalam kaedah qawaid fikih. Ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu tak boleh ada padanya maksiat. Tak boleh disandarkan pada perkara yang maksiat. Rukhsah ini keringanan. Keringanan lah tu kan. Boleh menghimpunkan 2 sembahyang di dalam satu waktu, itu dipanggil rukhsah, keringanan.
boleh memendekkan sembahyang daripada 4 rakaat menjadi 2. Itu dia panggil rukhsah, keringanan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita kerana musafir. Tapi sebab musafirnya itu musafir yang haram, tidak mubah, bukan musafir yang harus, maka tak boleh dia itu melakukan rukhsah tersebut. Maksudnya tak ada rukhsah. Tak ada rukhsah bagi benda yang maksiat. Jadi kalau musafir itu musafir yang maksiat tuan, maka tak boleh, bahkan diharamkan untuk melakukan jamak dan juga puasa sembahyang. Okey, ini balik kepada tadi, khilaf aula seperti orang yang musafir kemudian dia berbuka puasa harus baginya di ketika mana dia musafir. Dan walaupun puasa itu tidak memberi mudarat, dia masih boleh tahan. Dia masih boleh tahan dengan perjalanan dia yang panjang, dia masih kuat, dia bertahan. Tapi hukum dia nak buka masa itu adalah boleh. Maksudnya boleh. Okey. Khilaf yang terjadi, hukum khilaf aula di sini apa? Kalau kata dia buka itu hukumnya khilaf aula, menyalahi yang utama. Yang utamanya apa? Dia tak boleh buka, dia teruskan puasa kerana sebab musafir yang panjang itu tidak memberikan mudarat kepada puasa dia. Okey, maka kalau dia buka walaupun boleh, tetapi hukumnya dia panggil khilaf aula, tak berdosa, tuan-tuan. Khilaf aula ni tak berdosa. Tapi tinggalnya itu lebih utama. Okey. Okey, kemudian ini musannif rahimahullah taala nak cerita bab ni lah tuan-tuan. Dia baru masuk cerita bab hukum syarak ni. Jadi tak masuk lagi ni yang pembahasan utama tauhid, belum masuk. Dia nak masuk cerita sikit tentang tasawur ataupun gambaran yang ringkas tentang hukum syarak. Okey, kemudian barulah dia bagi makna. Dan erti sunat itu tuntut suruh berbuat akan sebagai tuntut yang tiada putus, seperti suruh sembahyang sunat subuh seumpamanya, itu kalau sunat. Dan erti haram itu dituntut tegah daripada berbuat akan sebagai tuntut yang putus, seperti tuntut tegah daripada minum arak, haram. Dan erti makruh itu tuntut tegah daripada berbuat akan sebagai tuntut yang tiada putus, seperti membaca Quran dalam rukuk, kan? Jadi makruh lah hukum dia. Baca Quran dalam rukuk walaupun boleh, tapi hukumnya makruh. Kan dalam rukuk dia rukuk panjang lah, baca sampai Al-Baqarah sampai habis, kan? Dia walaupun hukumnya boleh, tetapi maknanya makruh. Dan kelimanya ibahah, iaitu barang yang diharuskan oleh syarak pada berbuat atau meninggalkan dengan ketiadaan berat salah suatu di atas yang lainnya, seperti memakan roti atau memakai kain benang atau meninggalkan keduanya. Itu dia bagi contoh benda yang harus. Mana benda harus ni? Ma la yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkih. Sesuatu perkara yang tidak diberikan pahala melakukannya, meninggalkannya pun tak dapat pahala. Itu dia panggil benda yang harus. Dan yang wajib itu diberi pahala atas mengerjakan dia, dan siksa atas meninggalkan dia, seperti sembahyang 5 waktu dan puasa Ramadan. Dan yang sunat itu diberi pahala atas mengerjakan dia, dan tiada disiksa atas meninggalkan dia, seperti sembahyang sunat duha. Dan yang haram itu disiksa atas mengerjakan dia, dan diberi pahala atas meninggalkan dia, seperti berzina dan mencuri dan minum arak. Dan yang makruh itu diberi pahala atas meninggalkan dia, dan tiada disiksa mengerjakan dia, seperti bersugi bagi orang puasa kemudian daripada gelincir matahari. Ini pada pendapat sebahagian ulama. Okey, makruh. Ini makruh ni benda yang tidak diberikan siksa mengerjakannya. Kita buat tak dapat siksa, tak dapat dosa mengerjakan benda yang makruh. Tetapi perkara ini tidak disuka, kan? Benda yang makruh ini benda yang tidak disukai. Maksudnya kalau kita meninggalkan benda yang makruh ini, diberikan pahala. Dalam ni dia kata seperti orang yang bersugi, seperti bersugi bagi orang yang puasa kemudian daripada gelincir matahari selepas daripada waktu zuhur. Ini bagi bulan Ramadan ataupun bulan yang dia puasa bukan bulan Ramadan. Bagi orang yang berpuasa
Maka kalau dia bersugi selepas gelincir matahari, hukumnya makruh menurut sebahagian ulama. Ini dalam mazhab kita sendiri terjadi khilaf. Menurut qaul Imam An-Nawawi rahimahullah taala tidak makruh walaupun selepas daripada gelincir matahari. Jadi orang yang bersugi di bulan puasa kan, kalau dia nak keluar daripada khilaf ni tak payahlah bersugi. Tapi nak pegang pendapat yang mengatakan tak makruh, silakan, tak ada masalah. Dan itu pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Lepas daripada gelincir matahari itu kan, lepas daripada zuhur lah, gelincir matahari lepas daripada zuhur sampai dekat nak buka puasa, kalau kata bersugi menurut sebagian ulama makruh, menurut Imam Nawawi tidak makruh. Jadi bersugi ni apa? Termasuklah kita gosok gigi. Jadi bersugi tu yang kita faham bukan maknanya dengan pakai kayu sugi itu saja. Okey, dia bersugi maksudnya menggosok gigi juga. Hasil bersugi, pahala bersugi juga bukan hanya dengan kayu arak, iaitu kayu kayu sugi itulah. Jadi kayu arak namanya tu. Okey. Walaupun selain daripada kayu arak tersebut, misalnya berus gigi yang kita pakai juga dikirakan hasil sawab ataupun hasil pahala bersugi. Okey. Dalam kitab-kitab bahasan dan kitab fiqh ni banyaklah nanti mana yang lebih aulanya. Lepas daripada kayu arak tu, kayu sugi yang kita katakan tu, mana kayu yang lebih aula. Jadi dalam kitab-kitab fiqh disebutkan apa? Seperti dalam Iqna'. Dalam Iqna' disebutkan kalau lepas daripada kayu sugi, kalau tak ada kayu sugi itu, kayu arak tadi, carilah kayu yang selain daripadanya itu, tetapi kayu yang ada wangi. Kayu yang mengeluarkan bau yang wangi. Tak kira kayu apa. Kan itu aula afdal selepas daripada kayu arak. Kalau tak ada kayu arak tu kayu sugi yang kita beli lah. Kan, dan kayu itu memang tak ada tumbuh kat Malaysia, setahu saya kan, memang tak ada. Kita beli pun import daripada Arab. Kan? Jadi kayu sugi, kayu arak tu. Kalau tak ada kayu arak tu, afdalnya selepas daripada tu kayu juga tetapi yang mempunyai bau yang wangi, mengeluarkan bau yang wangi. Tak kira lah, kita ambil lah kayu yang ada kat tempat kita kan, kayu cari kat belakang rumah kita kan. Tapi kayu tu kita tengok bau yang wangi, cantik, dan dia itu tidak memudaratkan kalau kita guna untuk menggosok gigi dan sebagainya. Okey, maka kayu itu yang utama. Tak kira nama kayu apa, janji dia keluar bau yang wangi. Dan semestinya tidak ada mudarat kepada kesihatan kita lah. Kalau ada mudarat tu tolak buang lah. Kan, ada mudarat, kayu wangi elok lah, tapi dia ada getah lah, ataupun ada racun ke pada kayu tu, maka tak boleh pakai juga lah. Okey, kemudian barulah perkara yang selain daripada kayu kan, sama ada dengan kain ke ataupun yang lain, dengan syarat benda itu kasar lah, benda itu kasar, seperti berus gigi kita kan, kain dan sebagainya. Hatta sebagian ulama mengatakan hasil dengan jari sendiri pun tak apa kan, jari kita ni pun hasil pahala sugi tersebut. Kalau dah tak ada kayu sugi, kalau dah tak ada kayu yang wangi, kalau dah tak ada benda yang kesat, okey, maka sebagian ulama mengatakan hasil dah, yakni boleh dapat pahala bersugi walaupun hatta dengan jari sendiri kan, gosok dengan jari pun. Itu. Okey, kemudian itu benda yang perkara yang makruh. Dan yang hari itu tiada diberi pahala dan tiada disiksa atau mengerjakan dia atau meninggalkan dia seperti makan dan minum. Maka 5 perkara itu disebut, itu dinamakan hukum syarak yang taklifi. Inilah hukum syarak yang taklifi yang kita sebut tadi. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Ada 5 hukum taklifi. Okey. Dan adapun hukum syarak yang wadai. Ini kan kita sebut tadi, hukum syarak dibagi 2. Yang pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wadai. Maka iaitu 5 perkara pula, iaitu syarat, mani', sebab, sah, fasid. Hukum taklifi pun ada 5. Hukum wadai pun ada 5. Dan makna wadai itu menghantar oleh syarak akan tanda
atas tiap-tiap suatu hukum daripada segala hukum taklifi yang 5 itu dengan 5 hukum wad'i. Apabila dipukul 5 pada 5 jadi 25. Maka misal sebab pada wajib seperti gelincir matahari, iaitu sebab bagi wajib sembahyang zuhur. Sebab contoh. Jadi hukum wad'i ini dia duduk pada hukum taklifi tadi. Okey, kita kata wajib sembahyang zuhur itu wajib. Okey. Wad'i ni apa? Di antaranya apa? Sebab. Wajib itu mesti sebab. Sebabnya apa? Sebab kerana sudah gelincir matahari. Bila gelincir matahari itu menjadi sebab kepada wajibnya sembahyang zuhur. Sebab itu dia panggil hukum wad'i. Wajib sembahyang zuhur itu dia panggil hukum taklifi. Okey? Itu sebab, itu satu. Dan misal syarat pada wajib seperti bulugh dan aqil, itu syarat bagi wajib sembahyang. Okey. Contoh syarat pula yang tadi sebab. Jadi kita ambil satu je wajib. Okey, pada hukum taklifi wajib itu masuk yang pertama sebab. Hukum wad'inya sebab. Sebab sembahyang zuhur apa? Gelincir matahari. Itu sebab yang menjadikan sembahyang zuhur itu wajib. Yang kedua juga masuk pada wajib tadi hukum taklifi, hukum wad'i yang lain, iaitu seperti syarat. Contoh syarat apa? Seperti bulugh dan aqil, syarat bagi wajib sembahyang. Okey, sembahyang wajib. Apa syarat dia? Kalau kata dah aqil, dah baligh. Maksudnya orang yang dah mencapai had aqil dan yang dah mencapai had baligh. Iaitu bagi lelaki dah bermimpi, keluar mani sebagainya, bagi perempuan dah datang haid. Okey. Jadi itu menjadi apa? Syarat bagi wajib sembahyang. Okey. Wajib kemudian ada syaratnya, mesti ada syarat. Kalau belum datang syarat itu tak wajib. Kan syarat belum ada baligh, belum ada aqil. Belum sampai had taklif tadi seorang lelaki atau perempuan, maka wajib itu belum lagi dilaksanakan. Okey, maka hukum wad'i ini apa? Mudah-mudah kita nak fahamkan hukum yang nak melaksanakan hukum taklifi. Kan? Hukum yang nak melaksanakan hukum taklifi tadi itu hukum wad'i. Nak melaksanakan sembahyang zuhur, tak ada syarat, tak ada sebab, belum terlaksana. Kita nak sembahyang isyak sekarang, boleh? Belum. Nanti ada sebab, itu dah masuknya waktu isyak, ada sebab dia, barulah terlaksana ataupun sah laksana perkara yang wajib, iaitu sembahyang isyak tadi. Nak sembahyang maghrib pukul 5 tak boleh lagi, sebab matahari belum terbenam. Terbenam matahari itu menjadi syarat pada nak melaksanakan perkara yang wajib tadi. Ataupun sebab kepada melaksanakan wajib tersebut. Okey, tuan-tuan. Dan misal manik seperti haid dan gila, iaitu menegahkan sembahyang. Kemudian yang seterusnya hukum wad'i manik. Manik ni apa? Penghalang. Okey, apa manik penghalang daripada tidak sembahyang, seperti mana haid dan juga gila, iaitu menegahkan sembahyang. Jadi orang haid tak boleh sembahyang. Jadi ada manik, ada pencegah ataupun penghalang. Okay, penghalang pada wajib apa? Iaitu haid. Itu ada manik, dia panggil hukum wad'inya manik. Gila tak mukallaf kan? Orang gila tak wajib sembahyang dia. Tak mukallaf. Orang murtad wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Orang murtad wajib sembahyang tak? Sembahyang puasa orang murtad dia wajib tak? Wajib. Dalil dia apa? Kalau kata dia kembali kepada Islam, kena qada puasanya, kena qada sembahyangnya selama mana? Dalam keadaan dia murtad. Dia murtad 1 tahun, qada sembahyang yang telah tinggalkan dalam keadaan dia murtad. Dia tak puasa kan? Dalam waktu tahun lepas tu dia murtad. Jadi sebulan puasa tu dia tak puasa. Sebab dia murtad lah, tak puasa, tak sah. Tapi ditaklifkan puasa tu diwajibkan, cuma tak sah sebab dia tak Islam. Syarat sah Islam, tapi dia murtad, tak boleh puasa. Maka apa nama? Kalau dia kembali kepada Islam, maka puasa yang terlepas dalam keadaan dia itu keluar Islam, murtad itu hukumnya wajib dia qada balik. Jadi orang murtad ni ditaklifkan ataupun tidak taklif. Hatta sebahagian ulama mengatakan, tuan-tuan, dalam kitab-kitab usul fiqh kita tengok, hatta orang kafir pun ditaklifkan hukum.
Hatta sehingga kan orang kafir ditaklifkan hukum. Semayang nak kena semayang, sunahnya hukum ditentukan, ditaklifkan, tapi mereka itu tidak sah untuk melakukan perkara yang ditaklifkan kerana tidak ada iman, tidak Islam. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, kita masih ada sedikit lagi pembahasan bab hukum syar'i, hukum syarak yang wadai ini dia akan jelaskan sedikit. Okey. Lepas daripada itu barulah dia akan masuk pembahasan yang hukum akal pula. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas shalihin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.